Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izin Allah pada pagi ini kita dapat bersama untuk menyambung perbincangan kita dalam kitab Iman dan Kehidupan. Dan ini kuliah kita yang pertama pada bulan Januari tahun 2021. Kita masih lagi dalam tajuk orang beriman mengetahui rahsia penciptaan alam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada siri yang lepas kita telah bincangkan tentang persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh manusia tentang apakah alam ini, siapakah manusia, dari manakah datang keduanya, siapakah yang menciptakan manusia dan alam, siapa pula yang mengatur pergerakannya, ke manakah hala tuju manusia dan alam ini, bagaimana mula terjadinya alam ini, kenapa kita hidup, apa erti kematian, bagaimanakah keadaan masa akan datang sesudah kita mati, adakah lagi kehidupan sesudah kematian, atau hubungan kita dengan dunia ini akan kekal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, persoalan-persoalan ini sering bermain dalam minda manusia untuk mengetahui tentang rahsia penciptaan alam, tentang penciptaan manusia, tentang apakah yang akan berlaku kepada manusia di masa hadapan, apa yang akan berlaku kepada alam. Persoalan ini akan terus ditanya oleh manusia yang berfikir tentang siapa dirinya, siapakah yang menciptakan alam dan sebagainya. Hakikatnya tidak ada jawapan yang memuaskan. Hanyalah dalam ajaran agama sahaja, maka agamalah satu-satunya yang dapat memberikan jawapan yang memuaskan sesuai dengan fitrah murni dan akal yang sihat. Bahkan Al-Quran mengajarkan bahawa agama Islam itu adalah agama fitrah kemanusiaan yang asli. Sebagaimana disebut dalam firman-Nya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajah kamu dengan betul kepada agama ciptaan Allah yang dijadikan manusia sesuai dengan penciptaan agama itu. Surah Ar-Rum ayat 30. Jadi pada hari ini kita berbicara tentang manusia dan juga alam di muka surat 87, muka surat 87. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Persoalan-persoalan besar tentang alam, tentang manusia, tentang kehidupan sesudah mati tidak boleh dijawab secara literal berdasarkan hanya asasnya pemikiran logik. Sebab kalau kita nak fikir logik, kita tak mampu menembusi rahsia-rahsia tentang penciptaan manusia, rahsia tentang penciptaan alam, rahsia tentang kehidupan sesudah mati, kerana ia bukan perkara yang mampu ditafsir dan akal dengan begitu mudah. Itu sebagai seorang Muslim, kita dituntut untuk beriman kepada perkara gaib. Bagaimana nak beriman kepada perkara gaib? Beriman kepada perkara gaib yang ini berasaskan kepada kitabullah dan apa yang diterangkan oleh para rasul. Itulah perkara besar yang orang beriman kena jelas dulu. Baik, mungkin kita lihat ramai orang nak jawapan-jawapan yang besar tentang alam, tentang kehidupan sesudah mati. Tapi berapa ramaikah yang benar-benar merujuk kepada kitabullah untuk memahami perkara-perkara besar ini? Ini persoalan yang kadang-kadang kita tak lihat bahawa kita nak jawapan. Kita nak tahu tentang rahsia alam, penciptaan alam, rahsia manusia, kehidupan sesudah mati. Tapi berapa ramai di antara kita yang sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kita dalam memahaminya. Malang pula tuan-tuan sekalian, masyarakat kita walaupun tak berapa manis untuk diucapkan, tapi kita kena terima hakikat masyarakat kita ni tak rajin untuk explore, untuk mengembara, untuk menembusi ilmu pengetahuan dengan pembacaan.
Ini kita kena terima hakikat. Berbeza lah tuan dengan masyarakat di Eropah. Mereka bertukus lumus, meneroka ilmu alam, ilmu dunia dengan membaca, dengan membuat kajian dan sebagainya. Bukan saya kata tak ada, tapi masyarakat kita khususnya sangatlah jauh dengan ilmu ini, sangatlah jauh dengan pembacaan. Kita sendiri pun tuan sekalian, kalau kita membaca Al-Quran, berapa ramai di antara kita yang cuba nak memahami isi kandung Al-Quran dengan merujuk kepada tafsir-tafsir Al-Quran. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tanya diri masing-masing. Dalam masa seminggu, kita duduk baca Quran, hari-hari baca Quran. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang bersiaran bersama saya pada pagi ini adalah merupakan golongan yang membaca Al-Quran. Persoalan yang perlu difikirkan selepas itu, berapa ramai di antara kita yang melihat ataupun merujuk kepada tafsir untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya yang berkaitan tentang penciptaan alam, kejadian manusia, tentang kehidupan sesudah mati. Berapa ramai? Jadi tuan-tuan sekalian, apabila kita tidak memahami persoalan-persoalan tentang perkara-perkara besar ini, yang tidak mampu diterangkan oleh akal manusia secara logik, maka kita tidak akan mendapat jawapan yang tuntas. Maka kita pun duduk dalam keadaan kekeliruan, duduk dalam keadaan tidak memahami. Dan lebih malang lagi, kalaulah ditanya kepada kita oleh seseorang yang non-Muslim tentang persoalan-persoalan tentang alam, tentang kejadian manusia, tentang kehidupan sesudah mati, siapakah yang menciptakannya, sekiranya kita tidak dapat menjawab persoalan-persoalan ini sebagai seorang Muslim, inilah tentulah merupakan satu kegagalan kita sendiri memahami apa yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, eloklah di setiap rumah mesti ada tafsir Al-Quran. Tak kiralah tafsir Al-Qurtubi ke, tafsir Ibnu Katsir ke, tafsir Hamka ke, Al-Azhar ke, ya, ataupun paling-paling tidak pun kita ada tafsir Ar-Rahman di rumah yang kita bolehlah merujuk, membaca penjelasan-penjelasan tentang perkara gaib, perkara alam, tentang manusia. Jadi saya khawatir bahawa kita tak ada pun tafsir-tafsir Al-Quran di rumah kita yang kita rujuk dan memahami untuk diri kita dan seterusnya menjelaskan kepada orang lain. Kalau kita ditanya oleh orang bukan Islam ataupun ditanya oleh anak-anak kita sendiri yang agak bijak sikit, kita tak boleh nak jawab, oh ini tentulah satu perkara yang amat malang. Usia kita dah 50 tahun, usia kita dah 60 tahun, usia kita dah 70 tahun, kita tak dapat menjelaskan tentang rahsia penciptaan alam yang diterangkan secara jelas oleh Al-Quran. Jadi perkara besar tentu sekalian, supaya kita melihat Al-Quran itu dan memahaminya, bukan sekadar membaca untuk mendapatkan pahala semata-mata. Baik. Maka Al-Quran datang menjelaskan manusia ni Allah Ta'ala cipta dengan ada dua perkara besar yang sering kali saya sebut dalam kuliah ni, iaitu fitrah dan yang kedua akal. Manusia ada dua perkara. Ada fitrah kejadian manusia ni. Fitrah ni Tuhan ciptakan dalam jiwa kita, ada perasaan-perasaan ingin tahu, ada keinginan-keinginan untuk memahami, ada kesanggupan-kesanggupan untuk mencari jawapan. Ini fitrah manusia. Tak kira orang tu beriman ataupun sebaliknya. Orang tu beriman ke tak beriman ke, dalam diri dia ada. Boleh jadi ia menjadi satu cetusan yang kita ambil berat, ataupun boleh jadi ia menjadi satu cetusan yang kita tak ambil berat. Siapa cipta alam ni? Allah cipta, cukuplah. Tak nak panjang-panjang dah. Kita pun letak full stop. Ada orang dia lebih. Allah cipta, bagaimana Allah Ta'ala mencipta alam ini? Ada tak Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran dia menciptakan alam ini? Dia cipta alam ni, dia cerita dalam surah apa ya? Ini ada orang yang dia nak tahu surah apa ya yang Tuhan ceritakan dia cipta alam ini. Dan berapa banyak ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dia menciptakan alam ini. Ada berapa ayat yang Tuhan cerita tentang manusia? Dan ayat apakah yang paling detail tentang kejadian penciptaan manusia? Berapakah ayat yang cerita tentang hari kiamat? Berapakah ayat yang cerita tentang alam barzakh?
Berapakah ayat yang cerita tentang syurga dan neraka? Jadi tuan-tuan, persoalan-persoalan ni bagi orang yang memikirkan, maka dia pasti akan menemui jawapannya kalau dia kembali merujuk kepada kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan melihat kepada hadis-hadis Nabi SAW. Yang ini kena ada dalam diri kita. Barulah kita ada kefahaman yang mantap, barulah kita mempunyai keyakinan yang kuat, barulah kita akan bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita yakin dan kita memahami Allah itu Tuhan yang dia katakan maha berkuasa. Tuhan yang dia katakan Rabbal Alamin, sekalian alam. Tuhan yang dia katakan khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Tuhan yang telah menciptakan segala-galanya, dia menciptakan manusia dan dia menyuruh kita untuk mengabdikan diri kepadanya. Barulah di situ ada kemanisan dalam memahami tauhid, barulah di situ ada kemanisan dalam melakukan ketaatan, barulah di situ kita merasakan nikmat dalam melakukan amal ibadat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah perkara-perkara besar kita kena ambil perhatian supaya kita explore Al-Quranul Karim yang kita baca setiap hari. Baik. Di dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang telah saya bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, maka hadaplah wajah kamu dengan betul kepada agama ciptaan Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana sa'alaiha, iaitu agama ciptaan Allah yang dijadikannya manusia sesuai dengan agama itu. Baik, betul sekalian. Allah menjelaskan bahawa suruh kita ikut panduan agama. Maka kita ni disuruh menghadap kepada agama yang diciptakan oleh Allah. Agama ni manusia tak boleh buat-buat, manusia tak boleh reka-reka. Bila disebut sebagai ad-din, sebagai agama, dalam ayat ni pun menggunakan perkataan ad-din, iaitu cara hidup. Allah yang ciptakan kepada kita cara untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Bagaimana? Iaitu dengan mentaati segala titah perintah Allah, kita akan selamat. Maka oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, agama ni, kalau kita sebut apa itu Islam, Islam itu terdiri atas 3 perkara yang besar, iaitu aqidatul Islam, syariatul Islam, dan juga akhlak Islam. 3 perkara ni platform. Bila tanya apa itu Islam, Islam itu ialah perkara yang berkaitan dengan tauhid, keimanan kepada Allah, keimanan kepada rukun-rukun iman, keimanan kepada apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Yang kedua, agama ialah perkara yang berkaitan tentang syariat, iaitu ibadat yang perlu kita laksanakan kepada Allah. Ibadat ni ada 2, iaitu perkara yang diperintahkan kita lakukan menjadi ibadat, perkara yang kita tinggalkan juga menjadi satu ibadat. Jadi maknanya kita kena faham bahawa dalam melakukan ketaatan kepada Allah bukan hanya amal yang kita buat, tapi juga perkara yang kita kena tinggalkan. Contoh, kita disuruh makan makanan yang halal. Ya? Tapi pada masa yang sama, kita juga dilarang untuk memakan makanan yang haram. Daging khinzir, minum arak, makan rasuah. Ada orang tak minum minuman keras, ada orang tak makan, jijik dengan daging yang tidak disembelih, jijik dengan babi, jijik dengan khinzir, tapi dia tidak jijik dengan rasuah. Sedangkan rasuah itu perkara yang dilarang oleh agama, perlu ditinggalkan. Nampak tak? Jadi amal ni ada 2. Amal yang diperintahkan kita buat, amal yang diperintahkan kita tinggal. Itu berada dalam syariat. Baik. Amal ini pula tak bolehlah kita pandai-pandai cipta. Tak boleh. Sebab agama itu sendiri diciptakan oleh Allah lengkap dengan package beramal. Jadi kita tak perlu kepada amal-amal baru yang diciptakan oleh manusia untuk taqarrub ila Allah ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Kita tak perlu. Bahkan kita tidak akan sampai kepada taqarrub ila Allah. Ini perkara penting tuan-tuan dan puan sekalian. Ambil perhatian bahawa Allah telah menciptakan agama ni, Allah telah menciptakan syariatnya, telah menciptakan cara kita beribadat, cara kita mendekatkan diri kepada Allah.
cukup lengkap dah. Tak perlu kepada any modification. Tak perlu kepada penambahbaikan amal itu berasas kepada ciptaan manusia. Tak perlu. Bahkan kita khawatir penciptaan itu menjauhkan kita pula daripada kefahaman tentang agama. Menjauhkan kita daripada mendekatkan diri kepada Allah. Asalnya buat amal nak dekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya jadi jauh pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Ini perkara penting, iaitu dalam bab aqidatul Islam, dalam bab syariatul Islam. Yang ketiga tadi ialah tentang akhlak Islam. Tentang akhlak Islam ni bukan maksudnya cakap baik, apa lagi, jadi orang baik. Akhlak Islam ialah mempamerkan pada tubuh badan kita, daripada ucapannya, daripada perbuatannya, selari dengan ajaran Al-Quran. Selari dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik di sini bukan hanya cakap manis. Baik di sini bukan hanya senyum. Baik di sini bukan hanya lenggok badan. Bukan. Ataupun disebut body language. Baik dalam erti kata yang sebenar, akhlak yang baik, iaitu disebut khuluqul Quran. Akhlak yang berpaksi kepada Al-Quran. Ya, sebab itu ditanya soalan kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah kata khuluqul Quran. Rasulullah ni akhlak dia akhlak Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Balik kepada perkara yang telah saya sebutkan di awal tadi. Kalaulah kita tak faham Quran, kita tidak memahami panduan Al-Quran itu sebagai package kehidupan manusia, macam mana kita nak berakhlak dengan akhlak Al-Quran? Sebab itu dalam hari ini kita jadi keliru, tuan. Kita jadi keliru, kita jadi bingung. Ada orang pergi sembahyang Jumaat. Ada orang lengkap berpakaian kemas. Ada orang menghadiri majlis-majlis. Ialah kalau ada majlis-majlis resmi, dimulai dengan membaca Al-Quran, dimulai dengan membaca doa. Tetapi kehidupannya itu diisi dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan Al-Quran. Sekarang kita masing-masing bincang tajuk yang berkaitan tentang rasuah. Sampai mimbar Jumaat pun bergegar bincang tentang tajuk rasuah, beri peringatan. Rasuah itu sesuatu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah laknat orang pemberi dan penerima rasuah. Bergegar mimbar-mimbar Jumaat kita di Selangor khususnya pada awal tahun, mengingatkan kita jangan terlibat dengan rasuah, kerana ia menjahanamkan negara, ia menjahanamkan ekonomi, ia menjahanamkan institusi keluarga, ia menjahanamkan institusi masyarakat. Malangnya tuan-tuan, kes-kes yang dihadapkan ke mahkamah dan dibicarakan, yang kita baca dalam media-media cetak dan juga media-media sosial, terdiri daripada orang-orang Islam. Semalam kita baca kes seorang guru besar dihukum penjara 3 tahun ke 3 bulan. Tak perasan. Akibat daripada memberi projek kepada isterinya sendiri untuk supply barang dalam 1,000 lebih. Nampak tak tuan? Walaupun dah sampai peringkat usia emas, sudah menjadi penjawat awam, berada di posisi guru besar, kena penjara. Habis pencen semua habis. Didenda RM20,000 pula. Jadi kita pun lihat kenapa orang Islam terlibat dengan benda-benda macam ni. Sedangkan kalau dia faham Al-Quran, kalau dia faham hadis Nabi SAW, dia tidak akan terjebak dengan perkara ini. Kat sekolah tu dah hari Jumaat baca surah Yasin. Kat perhimpunan baca doa. Ada program-program guru besar sains, penolong keadaan sains menganjurkannya masuk dalam bajet, tapi tiba-tiba mereka terlibat dengan benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Kenapa tu sekalian? Sebab tadilah perkara yang kita tak ambil perhatian. Kita beranggapan bahawa akhlak Islam itu ialah cakap baik, akhlak Islam itu ialah senyum. Sedangkan akhlak Islam itu mempamerkan kita sebagai seorang Muslim, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, khuluqul Quran, Nabi ni akhlaknya akhlak Al-Quran, iaitu dia buat apa yang Tuhan perintah
ditinggalkan apa yang Tuhan larang. Itulah akhlak Islam. Jadi kita ni, mungkin kita rasa macam kita ni bagus, kita ni baik, tapi belum lagi menepati KPI yang dikehendaki oleh Al-Quran, iaitu berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Jadi itu ni perkara besar, ni perkara besar. Baik. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan agama yang diciptakan oleh Allah ni, yang disuruh kita anutinya, sesuai dengan fitrah Allah, sesuai dengan fitrah Tuhan cipta manusia. Maksudnya apa tuan? Agama yang Tuhan cipta ni tak menyusahkan kita, tak menyakitkan kita, tidak menyebabkan kita rasa kesukaran mengharungi kehidupan ni. Tak ada. Dia sesuai dengan fitrah. Contoh, bila disuruh kita beribadat dalam keadaan yang tak susah pun dalam kita beribadat. Tak adalah kita ni nak beribadat ni kena pakat panjat gunung. Kena setahun sekali kena panjat gunung, kena bertapa 30 hari. Tak ada. Mana ada? Tak ada lah pula ibadat ni kita kena pergi mandi laut. Beberapa ketika, beberapa waktu. Tak ada. Ibadat kita ni bangun pagi, solat 2 rakaat. Pagi-pagi bangun pun 2 rakaat je. Patutnya bangun pagi fresh, buatlah 4 ke 8 tak. 2 rakaat je. Kenapa? Lepas tu kamu pergilah urusan. Dah pagi, dah siang urusan dunia. 2 rakaat je. Tengah hari 4 rakaat, petang 4 rakaat, maghrib dah balik penat kerja buat 3 rakaat. Dah makan, dah rehat apa semua. Sebelum tidur buat 4 rakaat. Tak susah sangat. Mana ada susah? Ada tak kita rasa terganggu kehidupan kita kerana nak kena beribadat? Anak-anak kita tak boleh nak urus kerana kita kena beribadat. Rumah tangga kita tak boleh kita nak urus kerana kita nak beribadat. Pekerjaan, perniagaan kita tak boleh kita nak urus kerana kita kena beribadat. Tak ada. Mana ada? Ya, ada tak terganggu? Kita nak beribadat dan terganggu makan, minum kita? Tak ada. Jadi, Tuhan ciptakan manusia ni perlu makan, perlu minum, perlu tidur. Ya, ada fitrah berkeluarga, maka sesuailah agama tu lengkap dengan pakejnya, tidak pun mengganggu urusan kehidupan kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama Islam ni yang dijadikan oleh Allah sesuai dengan penciptaan manusia dan juga agama tu sendiri. Kalau kita tengoklah agama-agama lain susah tu tuan. Susah, cuba tuan-tuan kaji dalam agama-agama lain. Susah. Ini 18 hari bulan ni Taipusam. Bagi mereka penganut agama yang itu terpaksa menunaikan nazar-nazar mereka dengan menyeksa tubuh badan mereka, tubuh fizikal mereka diseksa. Dipasang cakuk-cakuk di belakang mereka. Ditembus pipi mereka tu dengan besi-besi yang tajam. Ya? Dipecahkan kelapa di atas kepala mereka. Bukan kelapa pecah, kepala pun pecah. Lepas tu dia jahit, 12 jahit ke hospital. Berlari di atas bara api. Ya, pasang macam-macam besi di badan, kononnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mana ada tu agama Islam macam tu? Tak ada. Ada agama Islam yang bersifat fitrah? Tak ada. Itu disuruh berlapar pun hanyalah di bulan Ramadan, secara wajibnya bulan Ramadan berpuasa. Itu pun puasa kita disuruh takhirkan sahur. Maknanya ganjaran besarlah bagi mereka yang takhirkan sahur, lewatkan sahur. Supaya jangan kita makan pukul 12 malam. Dah bangun pagi berkata Tuhan tak nak seksa kita ni lapar. Kemudian buka puasa awal, masuk waktu buka. Tadi dia ni takhir, ini awal. Siapa yang buka puasa bila masuk satu waktu dia mendapat ganjaran pahala yang besar. Bukan kita lewatkan puasa. Buka puasa tu. Puasa 7.30 contohlah. Kan buka puasa kita kata, saya nak buka puasa 8.30 lah, dapat pahala lebih sikit. Tak dapat pahala lebih sikit. Siapa yang buka puasa masuk waktu. Tadi dah takhir, ni awal puasa. Jadi tempoh kita berlapar tu tidaklah panjang, bahkan pendek. Itulah orang yang mendapat ganjaran besar. Tuhan tidak pernah menyeksa kita. Walaupun di sudut tubuh badan kita masih lagi boleh menerima. Ya, kalau kita tak makan dalam tempoh yang panjang tu pun kita tak mati. Tapi tak, Tuhan tidak seksa kita. Maka ibadat
yang dipikulkan, dipertanggungjawabkan atas kita sebagai seorang Muslim tidak pernah sekali membebankan fitrah kejadian penciptaan kita sebagai manusia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca Quran, kenapa Tuhan larang kita minum minuman keras? Quran memang sebut pada arak itu ada kebaikan tapi sedikit, mudaratnya besar. Ya, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kalau tuan-tuan pergi ke Google, tuan-tuan type lah tentang seorang pemain bola sepak yang terkenal era 70-an, mungkin tuan-tuan pun kenal, Manchester United, yang nama dia Josh Best. Josh Best. Dia meninggal dunia pada tahun 2005. Dia lahir pada tahun 1967, tak silap saya. Itu sekalian. Dia meninggal pada usia 59 tahun. Josh Best berusia daripada umur 17 tahun dia dah main bola sepak. Dia telah menjaringkan gol lebih daripada 170 lebih. Jaringan gol sepanjang 11 tahun dia bermain bola sepak. Dia menjadi pemain Manchester United yang terkenal pada ketika itu dengan memiliki kekayaan yang banyak sebab banyak kemenangan dia, wang ringgitnya banyak. Tetapi dia menghabiskan wang ringgitnya itu pada meminum minuman keras dan juga melanggani pelacur-pelacur. Wanita-wanita lah. Pada usianya 59 tahun tu sekalian, dia telah didapati kena kanser liver, kanser hati. Kanser hati telah berlaku transplant kepadanya. Bila berlaku transplant, pemindahan hati, dia telah dipaksa memakan ubat untuk memastikan transplant itu menerima, menyebabkan buah pinggang dia rosak. Punca dia mendapat kanser adalah kerana terlalu banyak meminum minuman keras. Kemudian keadaannya uzur teruk, dia dibawa ke hospital, lantar di atas katil hospital. Chances dia nak hidup pada masa itu pun sudah tipis. Lalu dia beritahu kepada anak perempuannya, ambil gambar aku ni, yang aku terlantar dekat hospital ni, ambil gambar aku ni, dan kau pergi beli ruangan di surat khabar, letakkan gambarnya. Maklum zaman dulu tuan-tuan kan, surat khabar kita boleh beli ruangan, kita boleh iklan kan. Maka Josh Best kata ambil gambar dia yang terlantar ni, pergi beli satu ruangan besar di surat khabar, letak gambar ni dan tulis perkataan ni. Apa perkataan itu tuan? Perkataannya ialah don't die like me. Jangan mati seperti saya. Tentu bayang seorang yang popular, seorang yang disanjung, seorang yang terkenal, mempunyai fans yang ramai, ya, mempunyai wang yang banyak, kekayaan yang luar biasa, tapi hidupnya tuan-tuan adalah meminum minuman keras yang banyak sehingga menyebabkan dia mengidap kanser liver, sehingga dia sakit, dia terpaksa makan ubat-ubat untuk menerima transplant hati, menyebabkan buah pinggangnya rosak kerana banyak sangat ubat-ubatan yang dia terpaksa makan. Dan dia meninggal pada usia 59 tahun. Sesuatu yang menarik, dia kata, don't die like me, jangan mati seperti saya. Kenapa? Sebab akhirnya bila sampai di usia tua, dia baru nampak bahawa aktiviti-aktiviti yang dilakukan pada usia muda, mengambil sesuatu yang dilarang. Agama kita melarang meminum minuman keras, tapi sebab dia bukan setiap dia minum dengan kuantiti yang banyak, menjadi seorang ketagih minuman-minuman keras, dan akhirnya dia mati pada usia yang 59 tahun. Dan dia beritahu, don't die like me, jangan mati seperti saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dia telah mencipta agama yang sesuai dengan fitrah manusia, maka dia mengharamkan kita untuk mengambil dadah, mengharamkan kita untuk mengambil arak, mengharamkan kita untuk mengambil makanan-makanan yang boleh merosakkan tubuh badan kita. Ya. Kita tak nampak bahawa itulah Quran datang bimbing kita ni, cara hidup. Bila manusia menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh Allah, maka manusia akan menerima kesan dan akibatnya. Hatta ada di dunia ataupun di akhirat. Kalau macam tengok Josh Best tadi, asbab dia mati adalah kerana minuman keras. Ronaldo, sekarang umur 36 tahun.
pemain bola sepak yang dah menurun dah dia punya performance. Maklumlah umur dah 36, biasanya umur 36 ni orang dah tak main bola, tapi Ronaldo masih main. Bila ditanya kepada dia, dia minum minuman keras. Dia kata dia tak minum minuman keras. Kenapa dia tak minum minuman keras? Kerana bapanya seorang yang ketagih arak. Dia melihat bagaimana susahnya bapa dia dengan masalah ketagihan arak. Jadi, walaupun bapa dia seorang yang penyayang, tapi dia kata kehidupan bapa dia itu susah. Orang ketagih arak ni susah. Saya dulu tuan-tuan, saya kawan dengan seorang lelaki Melayu yang kaki minum arak. Tuan-tuan, masa saya duduk di Kuala Lumpur ni, saya kawan dengan macam-macam. Saya kawan dengan pembunuh, saya kawan dengan penagih dadah, saya kawan dengan pengedar dadah, saya kawan dengan peminum arak, saya kawan semua tu kan. Saya kawan dengan gangster, semua saya kawan. Satu hari tuan-tuan sekalian, seorang yang ketagih arak ni, dia dah meninggal dunia. Nama dia tuan-tuan, nama dia pun tuan-tuan terkejut. Nama dia ialah Puasa. Nama dia tu Puasa tapi tak pernah puasa. Tak pernah puasa. Orang Melayu. Ketagihnya arak tu, saya tengok sekali, rupanya orang ketagih arak ni tu, dia mengetar-ngetar, menggigil. Satu hari dia datang jumpa saya. Dalam keadaan menggigil, kerana tak dapat minum arak, ketagih. Lalu dia kata, Sabir, boleh tak belanja abang minum? Dia tanya, ni abang nak minum apa? Dia kata, abang nak minum teh, boleh tak belanja abang minum? Dalam keadaan menggigil, saya kata, jom. Saya pun bawa tuan-tuan pergi kedai. Dia pun order tu, dia tarik satu gelas besar, teh panas tu gelas besar, dia minum. Saya pun tengok dia duduk dengan dia. Dia minum 7 gelas ais kosong. Terkejut saya tengok tuan-tuan. Satu gelas teh tarik besar, 7 gelas ais kosong. Kerana ketagihan tu, dia minum. Saya kata kat dia, kalau abang nak minum 7 gelas teh tarik pun tak apa saya bayar. Jangan air kosong. Tapi untuk minum arak saya tak bagi. Jadi tuan-tuan, bila saya tengok orang macam ni, orang Melayu tuan-tuan ni, saya tengok, kesian dia terperangkap dengan ketagihan arak. Maka akhirnya memberi kesan terhadap fitrah tubuh badannya. Tuhan ciptakan yang tak sesuai, yang menolak, yang refuse benda-benda yang merosakkan tubuh badan. Penolakan terhadap benda-benda ni kerana Tuhan telah menciptakan manusia ni sesuai dengan fitrah kejadiannya, makan benda elok. Makan benda-benda yang daripada bumi yang tidak merosakkan tubuh badan. Maka inilah kita tengok Allah Ta'ala mengatakan diciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya dan ciptakan dengan agama Allah ni sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang manusia. Sebab tu mana-mana agama yang kononnya menyanggahi fitrah untuk mendapatkan ketenangan spiritual, untuk mendapatkan ketenangan jiwa yang bercanggah dengan apa yang diajar oleh Al-Quran, hakikatnya dia adalah orang yang terpedaya. Mereka awal mungkin dia rasa dia dapat ketenangan pada waktu, tapi lama-lama juga, lama-lama dia akan ada curiosity, akan ada perasaan lain pula, kekeliruan pula. Kenapa macam ni? Kita tak ada begitu. Tak ada begitu. Sebab itu Allah Ta'ala jelaskan secara terang bahawa kejadian penciptaan manusia ni sesuai dengan fitrah. Okey. Baik, kita tengok satu lagi tuan. Satu poin lagi. Fitrah dan akal manusia mengatakan sesungguhnya manusia itu bukanlah terjadi dengan begitu sahaja. Manusia tidak menciptakan dirinya sendiri dan tidak pula menciptakan alam sekelilingnya, biarpun sebutir benda kecil di langit ataupun di bumi. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Dalam surah As-Sur ayat 35 hingga 36. Adakah mereka terjadi dengan begitu sahaja? Ataukah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Tidak, bahkan mereka tidak mempunyai keyakinan. Tuan-tuan dalam hati Allah sekalian. Maka manusia kalau dia duduk, dia fikir, dia akan renung, dia akan tanya, adakah kita mencipta diri kita sendiri? Tak mungkin. Dia tanya mak bapak kita. Mak, siapa cipta kita, mak? Adakah mak bapak kita yang mencipta kita? Tidak.
Mak bapak kita tak cipta kita. Kalau mak bapak kita yang mencipta kita, pastilah dia mencipta kita dengan rupa paras yang dia nak. Pasti dia ada cipta kita dengan naluri yang dia nak, perasaan dia nak. Tapi tak. Contoh ada anak-anak kan, contoh cuba tengok wajah anak-anak tuan-tuan, semua tak sama. Semua tak sama. Selera makan dia tak sama. Cara pemikiran dia tidak sama. Kalau kita yang mencipta, kalau kita sebagai ibu yang kata anak-anak tu kita cipta, pastilah kita programkan dia dengan program yang sama. Tapi anak kita ada selera berbeza, anak kita tinggi rendah dia tak sama, tubuh badan dia tak sama, cara dia melayan kita pun tak sama. Jadi itu pun menunjukkan bukti bukan kita cipta anak kita. Kita hanya diberikan kelebihan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan benih yang boleh bercantum dan Allah menciptakan, Allah yang mengatur. Kita bukan cipta. Jadi kalau kita nak faham mudah, macam saya sebut tadi, kalau kita yang menciptakan, pastilah kita programkan anak kita ni siapa semua. Fizikalnya mungkin sama, supaya senang kita nak buat baju esok semua saiz L, dia tak ada XL. Kenapa? Cantik lah ada saiz XL, double XL. Kalau boleh kita nak anak kita ni rupa dia begini. Hidungnya pancung, kita nak macam tu. Rambutnya ikal mayang, kita nak macam tu. Matanya kalau boleh kita nak warna biru ke hijau. Kalau boleh kita nak. Tapi tak, kita tidak menciptakan. Lalu Allah Ta'ala tanya lagi, adakah kita yang menciptakan alam ini? Ayat dari surah As-Sur, ayat 35-39, Tuhan tanya pula, adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri itu satu? Atau mereka yang menciptakan langit dan bumi? Kita tak cipta langit bumi, kita mengambil manfaat terhadap langit dan bumi. Kita cipta bangun pagi matahari terbit, malam matahari terbenam. Kita ambil manfaat. Bintang-bintang bertabur di langit, kita ambil manfaat. Tiupan angin, kita ambil manfaat. Buah-buah yang masak, kita ambil, kita makan. Kita ambil manfaat. Bunga-bunga yang kembang, kita ambil manfaat. Pemandangan, scenery yang cantik, kita ambil manfaat. Apa kita buat? Apa kita buat? Maka Tuhan soal kita, Tuhan tanya kita, Am khuliqus samawati wal ard, adakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Tak. Jadi maksudnya apa? Maksud kita ni lemah. Kita tak cipta. Jadi kalau kita tu lemah, yang sombong tu kenapa? Yang kita rasa kita tu seolah-olah macam kita punya ni kenapa? Alam ni tempat persinggahan kita, bukan kita punya. Rumah yang kita buat agam, indah, besar itu pun kita akan tinggalkan. Kereta-kereta mewah kita akan tinggalkan. Saham-saham kita akan tinggalkan. Akaun bank kita semua kita tinggalkan. Dan satu pun kita bawa. Yang kita bawa hanyalah kain putih yang kita dimasukkan ke dalam tanah. Jasad kita dimasuk dalam tanah. Dan kita dikambus. Habislah kita duduk dalam bumi itu. Tetapi yang kita bawa adalah amal-amal yang soleh. Maka oleh sebab itu, fitrah dan akal manusia boleh terima bahawa kita tidak mencipta diri kita sendiri, kita tidak menciptakan alam, kita tak kawal pun. Terbit dan terbenam matahari, kita tak kawal. Pasang surut air di lautan, kita tak kawal. Pembiakan haiwan-haiwan di atas muka bumi, kita tak kawal. Maka kita adalah manusia yang lemah, yang mengharap belas ihsan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Maka oleh sebab itu, perkara yang paling mustahak yang kita kena ambil perhatian, kita kena sedar diri kita ni siapa. Kita ni hamba Allah. Kalau kita hamba Allah, apa kita kena buat? Kita kena tahu apa Tuhan nak daripada kita, apa yang Tuhan suruh. Ini yang perlu kita ambil perhatian. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jam menunjukkan 7.31 minit pagi, masa kita dah agak suntuk dah habis. Kesimpulan mudah yang saya nak buat pada pagi ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita bagaimana dia telah menciptakan manusia ini sesuai dengan kejadian tubuh badan kita untuk hidup di alam ini. Sesuai. Jadi Tuhan tak cipta kita nak hidup di planet Neptun, Zuhal dan sebagainya, Pluto. Tuhan cipta kita sesuai untuk hidup di bumi ini. Pada masa yang sama, Tuhan menciptakan syariat untuk kita beramal dengannya sesuai juga dengan
kehidupan kita yang ada tanggungjawab terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat. Jadi ini penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengganggu pun urusan-urusan kehidupan kita. Bagi mereka yang terlalu mengejar dunia sehingga terlupa tanggungjawabnya kepada pencipta, mereka sudah tidak hidup lagi dalam rimpungan fitrah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu, insya-Allah kita kembali menghayati ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah dan hidup dengan cara yang Tuhan kehendaki. Insya-Allah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan dalam Allah, saya berhenti di sini. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu keempat minggu keempat nanti. Masih lagi dalam perbincangan kita dalam tajuk yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah.